Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan jadual THR, penguasaan mat 4 dan 5 harkat dalam hukum tajwid bagi murid tahun 6. Saya Muhammad Afandi bin Ma'ujan daripada Sekolah Kebangsaan Gopeng Jalan Ilmu. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dulu pengenalan kepada kajian tindakan saya ini. Yang pertama, hukum tajwid ataupun topik tajwid yang 4 dan 5 harkat ini bertepatan dengan kurikulum Kesedaran Pendidikan Islam, iaitu objektifnya adalah murid boleh mengaplikasikan hukum tajwid dengan betul secara berterusan. Bermakna murid boleh membaca dengan betul dalam kehidupan mereka dan bawa kepada modul khatam Al-Quran, yang iaitu menjadikan murid yang boleh membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul seterusnya khatam pada umur 12 tahun. Jadi topik mat 4 dan 5 harkat ini terkandung dalam sendik kandungan DSKP 1.7, di mana murid boleh membaca ayat yang mengandungi mat 4 dan 5 harkat dengan betul, dan sendik pembelajarannya adalah murid dapat mengenal pasti kalimah dan potongan ayat daripada Al-Quran serta mengaplikasikan bacaan dengan betul. Jadi seterusnya, model kajian tindakan saya ini berteraskan daripada kajian kitaran tindakan refleksi daripada MATNIF 2017, di mana saya memilih tindakan refleksi ini kerana saya melaksanakan dalam satu relung melalui 6 tindakan, iaitu memerhati, mereflek, bertindak, menilai serta mengebuat suai intervensi yang bawa kepada merancang tindakan baru sekiranya diperlukan. Jadi dalam dapatan awal saya, iaitu setelah saya ketika saya mengajar ataupun PDPC sedang berjalan, setelah saya buat penerangan kepada murid tentang hukum mat 4 dan 5 harkat ini, dan saya gunakan formula daripada buku teks dan saya tulislah di papan putih. Bila saya tulis menerang kepada murid dalam masa 20 minit dan masuk kepada fasa pengukuhan, yang di mana saya minta murid itu untuk keluarkan buku tulis dan buat jadual, jadual buku tulis, buat 2 jadual iaitu majais mufasil dan mat wajib mutasil. Bila saya suruh murid buat jadual tersebut dan mereka telah membuat, dan saya meminta murid dalam masa yang telah diberikan untuk mereka keluarkan kalimah mat wajib mutasil dan mat jaiz mufasil daripada Al-Quran. Daripada perhatian saya lihat murid tu tenung lama sangat, tenung lama, mereka berfikir, ada yang jawab macam mana susahnya kan, walaupun pada tadi mereka dah faham apa yang saya terangkan di papan putih, tapi bila masuk kepada fasa pengukuhan untuk mereka mencari kalimah, mulalah wujud persoalan tidak faham, ataupun mereka tenung lama, ada yang pandang sama kawan dan sebagainya. Jadi dekat situ saya dapat lihat bahawa sebenarnya mereka ada yang tak faham. Sebenarnya apa yang mereka kata faham di awal tadi, sebenarnya mereka tak faham pun. Dan bila mereka telah mengambil masa yang agak lama, sehingga 20 minit dalam fasa pengukuhan ini, dan ini mengganggu objektif yang seterusnya lah, iaitu murid tidak dapat membaca kalimah tersebut dalam masa PDP yang telah saya rancang. Dan setelah itu, setelah saya habis masa tersebut, saya kumpullah buku murid-murid, mereka hantar kepada saya. Lalu saya semak hasil kerja murid. Berdasarkan semakan, saya mendapati bahawa sebenarnya ada 8 orang murid yang tidak boleh lagi mengenal pasti kalimah mat wajib mutasil dan mat jaiz mufasil daripada Al-Quran. Apabila mereka tidak boleh mengenal pasti, secara tak langsung mereka sebenarnya tak tahu untuk membaca kalimah tersebut. Walaupun dalam buku teks dah ada formula yang saya tulis di hadapan papan putih, tapi mereka tetap juga tidak memahami kaedah untuk mengenal pasti mat wajib mutasil dan mat jaiz mufasil. Jadi apabila saya telah mengenal pasti, maka saya pun merefleksi dapatan awal, iaitu apa yang telah saya refleksi balik, saya refleksi pengajaran saya, dan mendapati bahawa sebenarnya murid tu keliru, dan tidak boleh kenal pasti kalimah daripada Al-Quran. Itu adalah perkara utama yang saya dapat lihat. Dan seterusnya sebenarnya apabila mereka tidak dapat kenal pasti, secara tak langsung langkah pengajaran yang telah dirancang oleh saya dalam Hafiz itu tidak dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Jadi refleksi dapatan ini menjadi satu titik tolak untuk saya memikirkan cara bagaimana untuk saya memahami ataupun memberi kefahaman kepada murid untuk mereka dapat faham konsep mat jaiz mufasil dan mat wajib mutasil tersebut. Kerana saya merefleksi balik, mungkin sebenarnya
tindakan saya ataupun kaedah saya mengajar hanya menerangkan di hitam putih, menulis kata kunci tersebut, dan mungkin mereka tidak faham. Saya tulislah yang apa dalam buku teks ada, iaitu huruf alif waw ya dan juga huruf hamzah bersama dengan bacaan panjang, empat dan 5 harakat. Jadi nanti saya akan tunjukkan dekat slide seterusnya. Jadi kat sini saya refleksi bahawa sebenarnya mereka tidak fahamlah apa yang telah saya terangkan di hitam putih, dan berkemungkinan kaedah tersebut tidak sesuai dengan tahap kognitif murid 8 orang tersebut untuk mengingat. Dan refleksi dapatan juga saya melihat bahawa saya agak terkejut lah. Saya ingatkan kelas ni antara kelas yang terawal mereka boleh menghafal kata kunci di hitam putih, tapi sebenarnya tidak. Mereka tidak boleh hafal, dan mereka tidak faham apa cara untuk kena pasti hukum yang telah dia belajar dalam kelas tersebut. Jadi kita lihat kepada tindakan seterusnya. Setelah saya membuat refleksi terhadap PDP saya, kaedah pengajaran saya, maka saya rasa saya perlu membuat penambahbaikan. Saya perlu add on daripada apa yang saya telah buat sebelum ini, di mana saya memudahkan ataupun saya baca balik buku teks, saya tengok balik buku teks sebenarnya, dan saya lihat bahawa ada info tajuk ni lah yang saya terangkan di hitam putih pada tempoh hari. Dan sebenarnya mereka tak boleh pun lagi kena pasti alif waw ya, huruf hamzah dibaca 4 dan 5 harakat. Jadi bila mereka buka Al-Quran tu, mereka dia macam rasa tak tahu, dia blank, dia macam tak tahu punca, tak tahu arah, macam mana nak tengok, mana satu nak tengok dulu. Jadi saya pun rasa penting untuk saya buat jadual sahaja, dan jadual ini sebenarnya di mana-mana kaedah pun dah ada. Jadi saya rasa jadual ni penting, dan saya memperkenalkan iaitu THR. Dan ini kedudukannya untuk rumah lah. Iaitu pertama, dalam ini dia ada tanda, tanda panjang, dan saya letak huruf hamzah. Huruf hamzah dan kedudukannya. Maksudnya, saya perkenal pada murid bahawa mereka perlu jumpa tanda panjang dulu. Baru jumpa dengan hamzah. Selepas tu tengok rumah dia. Dia dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Kalau satu kalimah, dia berada panjang dengan hamzah dalam satu. Kalau dua kalimah ni, kalau rumah yang kedua ni adalah alif. Ibarat dia ada alif di bawah hamzah tersebut. Maka saya telah melaksanakan pelan tindakan ini. Saya berikan secara individu kepada murid untuk cuba cara ini, adakah mereka dapat mengenal pasti kalimah tersebut dalam Al-Quran. Jadi setelah saya melaksanakan pasal ataupun pelan tindakan ini, saya menilai semula kaedah ataupun jadual THR tersebut, dan saya mendapati dalam 8 orang tersebut masih ramai lagi yang tak boleh untuk kenal pasti. Masih ramai tak boleh kenal pasti, dan saya rasa macam pelik. Saya dah kira dah kali kedua lah. Pertama bila kita terangkan, lepas tu yang kedua kita dah guna jadual. Mereka masih tak faham. Jadi saya rasa pelik lah kenapa mereka tidak boleh, dan saya fikir balik mungkin cara ni tak sesuai dengan mereka. Maka saya pun bincang dengan seorang guru pendidik Islam yang telah berpengalaman mengajar pendidik Islam lebih daripada 10 tahun. Saya tanyalah dengan jadual saya ni ada kekurang ke, dan minta pandangan dan pendapat beliau, dan beliau memberi pandangan bahawa sebenarnya saya terlupa alif waw ya. Jadi saya tak letak alif waw ya itu dekat tanda panjang. Walaupun dalam buku teks hanya alif waw ya jumpa dengan huruf hamzah, tapi saya ingat saya letakkan tanda tu kat jadual dah memadai, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Bila jumpa dalam Al-Quran, mereka lagi keliru bila tak tahulah panjang tu dekat mana kan. Jadi dekat situlah saya menilai semula, refleksi semula, dan saya meletakkan tanda panjang berserta dengan huruf alif waw ya dan untuk mereka lihat dalam Al-Quran, dan kita akan bertemukan dengan huruf hamzah serta mereka akan lihat kedudukan rumah tersebut. Jadi bila fasa tindakan mengubah suara ini, saya telah mengubah jadual ini, iaitu mereka akan cari dahulu tanda panjang sama ada di atas huruf alif ataupun dekat dengan huruf waw ataupun dekat dengan huruf ya. Itu saya punya cara. Di mana pelan tindakan seterusnya saya nak
Saya ubah balik, kita buat sama-sama dengan murid, saya suruh mereka lihat dulu. Tanda panjang, cari tanda panjang yang ada dengan alif, ataupun tanda panjang yang dengan waw, ataupun tanda panjang dengan ya. Dekat sini mereka pun cari dululah. Mereka cari, dah jumpa dah. Oh, saya suruh cari tanda panjang dulu. Mereka jumpa tanda panjang. Oh, dah jumpa dah Ustaz. Saya berkata, okey. Tengok tanda panjang tu. Dekat tanda panjang tu bawah dia huruf apa? Mereka kena tahulah tanda panjang tu bawah dia mesti sama ada 3 huruf tersebut lah, salah satu. Okey, bila dah mereka dah jumpa, terus tengok pula sebelah dia. Okey. Sebelah dia jumpa tak huruf hamzah? Kalau dia kata jumpa huruf hamzah, maka betul lah kalimah mat 4 dan 5 harakat, tapi mereka tak tahu lagi mereka nak buat macam mana kan, nak tulis dekat ruangan mana. Dekat bawahnya adalah aktiviti hands on, di mana saya memberi letakkan kotak-kotak ini supaya mereka mengeluarkan 5 kalimah mat wajib mutasil, 5 kalimah mat jaiz mufasil. Jadi bila mereka telah melihat hamzah, mereka kena lihat step seterusnya, iaitu step seterusnya mereka kena lihat rumah itu, kedudukan itu. Adakah panjang dengan hamzah tu berdekatan, ataupun dia dekat tapi hamzah tu dia dekat rumah yang lain. Maksudnya dia ada satu alif ni, macam tanda kotak kedua, rumah kedua ni adalah ibarat macam pintu dia. Dia ada dah alif dekat hamzah tersebut. Jadi bila mereka lihat, mereka faham. Jadi mereka kata okey, mereka dah boleh keluarkan dalam jadual tersebut. Tapi tak selesai lagi. Setelah mereka keluarkan ini, ada juga murid yang tidak faham, dan fasa sebenarnya adalah mereka kena membaca. Kena membaca kalimah tersebut. Jadi saya juga telah dalam fasa tindakan ini juga, fasa tindakan ubah suara ini, saya meminta murid ataupun pairingkan murid tersebut. Saya pairingkan murid tersebut, di mana murid yang memang sukar, yang tidak boleh bahasa Jawi, atau murid yang memang sukar untuk ada masalah membaca Quran, saya pairingkan dengan rakan untuk membantu. Dan rakan tersebut alhamdulillah boleh menerangkan, menunjuk ajar kepada rakan yang lain untuk mengenal pasti kalimah dalam Quran. Dan ini salah satu kita panggil key leader lah, maksudnya murid untuk mengajar rakan lain. Dan di sini saya dapat lihat bahawa sebenarnya murid lain pun boleh ajar guna teknik yang sama, dan mereka faham apa yang telah mereka pelajari. Baik, dekat sini dalam kajian tindakan ini tak habis lagi di sini, iaitu 2 orang murid ni masih lagi perlukan bimbingan. Maksudnya mereka boleh mengenal pasti, tapi untuk membaca kalimah tersebut masih lagi perlu bimbingan yang berterusan. Kerana mereka tidak boleh lagi membaca dengan baik, dan semestinya mereka pun berdasarkan pengamatan awal pun mereka pun masih tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik. Jadi saya perlukan merancang tindakan baharu selepas ini untuk bimbingan dalam bacaan pula. Jadi mereka dah boleh kenal pasti kalimah mat jaiz mufasil dan mat wajib mutasil, dan kita lihat kepada intervensi seterusnya tentang bacaan Al-Quran ataupun bacaan yang berterusan untuk kalimah tersebut. Jadi refleksikan diri saya, yang pertama adalah kajian tindakan ini saya dapat belajar banyak benda lah. Yang pertama, saya dapat belajar bahawa strategi saya ajar hukum tajuk ini tidak boleh sama. Sebelum ni saya ajar talaqi musyafahah je, maksudnya saya terang kat depan, saya baca kalimah, murid ikut, dan saya rasa saya pun pendapat bahawa murid semua faham sebab mereka adalah kelas pertama. Tapi sebenarnya tidak. Mereka walaupun antara kelas yang terawal, tapi ada pelbagai latar belakang, pelbagai kognitif yang mereka perlu saya sendiri sesuaikan dengan tahap kognitif murid tersebut. Ada murid yang boleh hafal terus, ada yang murid perlukan cara yang lain. Jadi yang kedua, intervensi yang dibangun ini dalam kitaran tindakan adalah proses berterusan. Saya rasa macam walaupun saya dah buat kitaran, saya dah ubah suar, saya menilai, saya mereflect, tapi sebenarnya intervensi yang saya buat ini kena berterusan. Mungkin saya akan teruskan dengan topik yang lain, ataupun dalam bacaan Al-Quran saya akan guna balik intervensi ini supaya murid tu lebih faham dan boleh membaca dengan baik. Seterusnya saya belajar juga di sini bahawa sebenarnya bahan bantu dalam aktiviti hands on tu perlu ada. Maksudnya tak bolehlah saya hanya suruh murid buat latihan dalam buku tulis. Sebab sebelum ni saya pun biasa murid buat latihan dalam buku tulis, keluarkan apa hukum tajwid, tulis dalam buku tulis, dan saya akan tanda dan kita akan bincang. Tapi sebenarnya mereka kena ada formula.
untuk mereka mudah faham, dan bahan bantu tu adalah satu aktiviti hands-on yang saya rasa memberi juga motivasi kepada murid untuk mereka tahu struktur mencari tu. Maksudnya mereka kena tengok tahu dulu tanda, kena tengok huruf, lepas tu lepas tu baru mereka lihat kepada kedudukan ataupun rumah tersebut. Dan yang seterusnya adalah saya rasa dalam kaitan akad ini atau pengajaran saya sebenarnya perlukan rakam kritis. Tadilah saya kesilapan pertama tadi, di mana fasa tindakan awal saya hanya meletakkan tanda saja tanpa alif wawiyah. Saya dah tertinggal kat situ. Jadi alhamdulillah dengan pandangan rakam kritis saya telah membetulkan kaedah saya, dan beliau telah gunakan juga dekat kelas beliau sebagai satu intervensi untuk kelas beliau lah. Dan akhirnya kajian akad ini banyak mengubah diri saya untuk menambah baik amalan, untuk menjadikan kepelbagaian dalam kaedah pengajaran tajuk saya yang tidak hanya menggunakan talaqi musyafahah sahaja, dan juga tidak hanya menyerang sahaja dan murid hanya menghafal saja. Sebab saya ingat sebelum ni murid senang je untuk hafal, tapi tidak. Bila saya terkejutlah bila pada fasa ini, pada tajuk ini murid tidak pun, walaupun murid terbiasa boleh menghafal, tapi dia tidak boleh mengenal pasti kalimah tersebut pada pengajaran tersebut. Jadi itu saja penerangan saya, perkongsian saya berkaitan dengan penggunaan THR, dan semoga perkongsian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.